Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pagi ini kita akan bersama-sama lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Hari ini 2 Julai 2021. InsyaAllah bersama-sama dengan saya Ustaz Muhammad Abrar bin Muhammad Yusof. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini kita akan belajar dalam bidang akidah, unit yang ketiga, iaitu kufur. Baiklah, akidah, kita ulang sekali lagi. Apa maksud akidah? Akidah bermaksud pegangan, ikatan. Apa pegangan kita? Apa agama kita? Islam. Objektif pembelajaran kita pada pagi ini adalah yang pertama, murid dapat menyatakan maksud kufur dengan betul. Dan yang kedua, murid dapat menyebut semula hukum dan dalil kufur dengan tepat. Standard kandungan merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada kufur dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran menyatakan maksud kufur, menjelaskan bahagian-bahagian kufur dan perkara-perkara yang menyesatkan. Baiklah murid-murid, lihat pada gambar yang terdapat pada video anda. Solat Jumaat di Masjid Wilayah Persekutuan. Gambar itu menunjukkan suasana situasi semasa PKP ini. Solat tidak boleh rapat, tidak boleh duduk secara satu saf, bersama-sama, ada secara rapat, mesti ada jarak 1 meter. Ini situasi sekarang yang berlaku pada kita. Dan ramai yang tidak dapat menunaikan solat Jumaat. Ya murid-murid, Ustaz harap kita sama-sama menadah tangan, menadahkan tangan, berdoa. Menangkat tangan, berdoa supaya Allah mengangkat COVID-19 ini. Allah Ta'ala menghilangkan COVID-19 ini supaya dapat kita bersama-sama kembali ke masjid dan berjemaah. InsyaAllah. Kalau murid-murid lelaki biasa pergi teman ayah, ikut ayah ke masjid untuk solat Jumaat sebelum ini, pasti kamu semua selalu mendengar ayat yang ni, ucapan ini. Sidang jemaah sekalian, saya berpesan agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Itu adalah ucapan yang selalu, yang sering kali diucapkan oleh khatib di masjid, diucapkan oleh imam di masjid semasa berkhutbah. Apakah yang dimaksudkan dengan mati melainkan dalam Islam? Jom kita tengok. Apakah yang dimaksudkan dengan mati melainkan dalam Islam? Maksudnya ialah mati dalam keadaan beragama Islam dan tidak kufur. Mati beragama Islam, mati dalam beragama Islam dan tidak kufur. Baik, apakah yang dimaksudkan tidak kufur itu? Apakah arti kufur? Kufur bermaksud tidak percaya. Tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah
dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud kufur. Baik. Seterusnya, apakah hukum kufur? Hukum kufur adalah sesat. Anak-anak ingat, hukum kufur adalah sesat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 136. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Maksudnya, sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, kepada kitab, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Ustaz tertinggal, maaf, Ustaz tertinggal sini pengertian wa kutubihi ni, kitab-kitabnya. Rasul-rasul kan diberikan kitab. Rasulullah kita, Nabi kita diberikan Al-Quran sebagai kitab panduan kita. Sesiapa yang kufur, sesiapa yang tidak percaya, sesiapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, para malaikat, rasul, kitab-kitab dan hari akhirat, maka sesungguhnya faqad dhalla dhalalan ba'ida, sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Baiklah anak-anak, lihat yang seterusnya. Kufur terbahagi kepada dua bahagian. Kufur yang pertama adalah kufur i'tiqad, dan kufur yang kedua adalah kufur amalan. Kita lihat apakah dia kufur i'tiqad. Kufur i'tiqad adalah menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, sebenarnya terlalu banyak lagi contoh kufur i'tiqad yang kadang-kadang tanpa kita sedari ataupun terlepas pandang, kita melanggar batas-batas yang menyebabkan kita melanggar sesuatu, kita mengucapkan sesuatu, kita membuat sesuatu perkara yang tanpa sedar perkara itu boleh jatuh kepada kekufuran. Menurut Dr. Izhar, anak-anak, Ustaz kongsi sikit, apakah punca yang boleh membatalkan akidah seorang Muslim? Kufur bermaksud batal akidah, ya anak-anak. Mengungkap perkataan yang bertentangan dengan ajaran dan akidah Islam, sama ada ia dilakukan secara serius ataupun gurauan. Sebagai contoh, Nabi seorang pendusta, Nabi seorang penipu, kita cakap tu untuk bergurau. Ataupun wanita yang bertudung adalah wanita yang ketinggalan zaman. Wanita yang bertudung adalah wanita yang ketinggalan zaman. Kita ucap kataan begitu, sudah jatuh kepada kekufuran anak-anak. Sebab apa? Sebab memakai tudung adalah kewajipan yang Allah perintahkan kepada kaum wanita, kepada orang perempuan. Dan Nabi sesungguhnya bukanlah seorang pendusta. Nabi adalah orang yang amanah, benar dan sangat siddiq, sangat jujur. Yang kedua, contoh, itu Ustaz huraikan tidak mempercayai kenabian. Tidak mempercayai kenabian tu maksudnya apa? Tidak percaya Nabi. Itu salah satu. Dan bergurau, kata Nabi Nabi ini seorang pendusta, contoh Ustaz beritahu tadi, itu pun sudah jatuh kepada kufur, boleh bawa kepada kekufuran.
Yang kedua, menghina syariat Allah seperti kewajipan solat, kewajipan zakat, kewajipan berpuasa dan haji. Ada kalanya seseorang itu boleh menjadi murtad jika secara jelas atau gurauan dia menolak pengharaman judi dan arak yang terkandung dalam Al-Quran. Menolak gurau ke, jelas ke, kalau dia tolak sesuatu hukum Al-Quran dah kata haram, dia tolak hukum haram itu dan dia kata boleh berjudi, boleh minum arak. Itu boleh akan membawa kepada kekufuran. Lagi, apa dia lagi? Kufur i'tiqad ini. Kufur i'tiqad ini sujud kepada berhala sebagai penghormatan. Anak-anak, sentuh mengenai sujud kepada berhala, mengenai penghormatan ini, anak-anak, ada satu game Ustaz diberitahu, ada satu game, Ustaz tak ingat apa nama game tu. Kalau kita dia macam game adventure, jumpa satu patung dan kita perlu tunduk pada patung itu, barulah kita akan dapat lalu. Kita akan dapat hadiah ataupun apa-apa sahaja award dalam game tersebut. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Dalam game ke, dalam betul-betul ke, tunduk kepada berhala boleh membawa kepada kufuran, anak-anak. Walaupun itu hanyalah mainan, walaupun itu hanya game. Tolong elakkan ya, hati-hati. Kufur amalan. Kufur amalan menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Contoh, menggunakan duit poket untuk berjudi. Itu kufur nikmat kurniaan Allah. Membazir pun sama juga ya. Ambil makanan banyak-banyak, lepas tu tak habis, tinggal. Itu kufur amalan. Baiklah anak-anak, kita teruskan. Faktor yang mendorong kekufuran. Apakah penyebab yang mendorong kepada kekufuran? Yang pertama, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Yang kedua, menurut hawa nafsu. Yang ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Yang keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Ustaz doakan kita semua dijauhkan Allah SWT daripada faktor-faktor yang mendorong kekufuran ini, dan Allah berikan ketetapan iman kepada kita. Baik, kita lihat yang seterusnya. Tindakan menjauhi kufur. Apa tindakan kita? Apa yang perlu kita buat untuk kita menjauhi kufur ini? Yang pertama, menjaga amal dan ibadah kita. Menjaga amal dan ibadah kita. Yang kedua, mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Sentiasa, yang ketiga ni, sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Sentiasa belajar apakah punca batalnya akidah, apakah punca-punca orang murtad. Murtad tu maksud terkeluar daripada Islam, kufur mempersendakan agama Allah. Kita dah belajar, kita tahulah mempersendakan agama Allah Ta'ala walaupun ia hanya bersifat gurauan. Tak boleh tak boleh main-main dengan ayat Quran, tak boleh senda-senda ke ayat Quran, tak boleh mempersenda-senda bergurau-gurau dengan sunnah Nabi. Itu kira kita mempersenda-sendakan Nabi kita. Itu sudah boleh membawa kita kepada kekufuran. Dan sentiasa berdoa dan memohon untuk dimantapkan iman. Hendaklah kita sentiasa berdoa dan memohon untuk dimantapkan iman. Apa doanya anak-anak? Doa untuk ketabat iman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam memegang teguh agamamu. Wahai Allah, zat ni Allah, rujuk pada Allah. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam memegang teguh agamamu. Sekadar itu sahaja untuk kita pada pagi ini. Ustaz harap anak-anak dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk faham ilmu agama, dimantapkan
kefahaman tentang ilmu agama dan rajin-rajin